Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Lia Amira Anorigos. Berita utama, Kerajaan Sarawak bakal memuktamadkan penambahan pegangan saham mereka di dalam Affin Bank Berhad dalam masa terdekat. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, pihaknya kini masih lagi berunding bersama Affin Bank dan Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT bagi potensi urus niaga saham tambahan. Never mind, we just position ourselves in Affin Bank. Jadi lepas tu kita tengoklah. Because Affin is doing quite well. Basically, kita pun buat market intelligence, what they do. Dekat. Very soon. Very soon. Yang kedua. Beliau berkata demikian semasa sidang media selepas ucap tama sempena sesi tinjauan pasaran Malaysia 2024 anjuran kumpulan Affin di Menara Affin Tun Razak Exchange, Kuala Lumpur pada Selasa. Untuk rekod, Kerajaan Sarawak menerusi Setiausaha Kewangan Negeri Sarawak memiliki 4.796% kepentingan ekuiti dalam Affin Bank yang mana ia telah dibeli pada April 2023. Terdahulu dalam ucap tamanya, Premier Sarawak juga telah berkongsi mengenai inisiatif-inisiatif Kerajaan Sarawak terutamanya mengenai tenaga-tenaga yang boleh diperbaharui serta 3 dasar strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030. Dalam pada itu, Datuk Petinggi Abang Zohari juga menyentuh mengenai hasrat Sarawak untuk menjadi Bavaria of Malaysia. The region that is very strong in Germany is Bavaria. Then our mission is for Sarawak to be a Bavaria of Malaysia. Turut hadir timbalan-timbalannya Datuk Amar Douglas Uga Embas dan Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Affin Bank Berhad Datuk Wan Razli Abdullah, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Undang-Undang MA63 dan Hubungan Negeri Persekutuan Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali, Setiausaha Kewangan Negeri Sarawak Datuk Seri Dr. Wan Lizos Man Wan Omar, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Perancangan Ekonomi dan Pembangunan Datuk Dr. Muhammad Abdullah Zaidil, Pengerusi Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC Tan Sri Datuk Amar Abdul Aziz Hussein dan Ketua Setiausaha Politik kepada Premier Sarawak Fazruddin Abdul Rahman. Laporan seterusnya, Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi MUT akan meneruskan kecemerlangan prestasi kementerian dalam menyediakan perkhidmatan utiliti dan telekomunikasi yang terbaik untuk rakyat menerusi Pelan Tahunan 2024. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Seri Julaihi Narawi berkata, pelan tersebut melibatkan pelaksanaan 59 program dan aktiviti sepanjang tahun ini. Manakala di bawah Annual Plan 2024, sebanyak 59 program dan aktiviti yang akan kita laksanakan. Program ini akan meneruskan kesinambungan prestasi kementerian agar dapat memberi perkhidmatan utiliti dan telekomunikasi yang terbaik untuk Sarawak dalam masa yang terdekat. Lebih-lebih lagi, pencapaian dan prestasi yang memang kita hasratkan supaya dapat dilaksana dengan berkesan, terutama sekali selaras dengan keperluan PCDS 2030 dan Sarawak Digital Economy Blueprint 2030. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan Majlis Perhimpunan Warga MUT di Kuching pada Selasa. Datuk Seri Julaihi menambah inisiatif Pelan Tahunan 2023 yang diperkenalkan oleh Setiausaha Tetap MUT Jafri Lias telah dilaksana dengan cemerlang dengan pencapaian keseluruhan sebanyak 94%. Dan ini juga membuktikan bahawa adanya satu kerjasama yang begitu erat di peringkat pentadbiran yang diketuai oleh Setiausaha Tetap kita bersama-sama dengan rakan-rakan sama ada di kementerian ataupun di jabatan dan agensi-agensi yang berkaitan. Sekali lagi saya amat berterima kasih kepada anda semua. Manakala pencapaian scorecard kementerian seperti mana yang telah dimaklumkan oleh Setiausaha Tetap kita sebentar tadi turut mencapai KPI yang memberangsangkan, saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada warga kementerian dan semua jabatan dan agensi kerana
pencapaian ini tidak lain tidak bukan adalah daripada hasil kerja keras dan kerjasama yang erat di antara kita semua. Terima kasih kepada semua. Turut hadir Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Liwan Lagang dan Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi. Paparan selanjutnya. Seramai 7,656 penerima di seluruh Sarawak akan menerima sumbangan bersempena Majlis Sejambak Kasih Tahun Baharu Cina 2024. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Muhammad Razif Sitam memberitahu Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak JKMS telah memperuntukkan sejumlah RM7,656,000 bagi program tersebut. Dan untuk tahun ini di Sarawak, di mana Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak telah memperuntukkan bagi Majlis Sumbangan Sejambak Kasih Tahun Cina pada tahun 2024 ini kepada 7,656 penerima di negeri Sarawak dengan jumlah peruntukan 7.6 juta bagi tahun ini. Kalau dari segi penerima sumbangan sebenarnya Majlis Sejambak Kasih Tahun Cina di bahagian kunci sahaja, di mana seramai 2,736 orang ataupun 25.74% daripada jumlah penerima bantuan bagian kucing akan menerima sumbangan ini sebenarnya sambutan tahun baru Cina. Berikut menurut beliau semasa berucap pada Majlis Sejambak Kasih Tahun Baharu Cina 2024 di Kuching pada Selasa. Datuk Muhammad Razif menambah, dari Januari hingga Disember 2023, JKMS telah menyalurkan bantuan sejumlah RM254,927,850 untuk seramai 56,169 penerima bantuan bulanan di seluruh negeri. Dalam majlis sama, beliau turut menyampaikan simbolik insentif kerusi roda, bantuan bencana Kenyalang Gold Card KGC dan kad orang kurang upaya OKU. Di Darul pula, pemimpin harus memahami setiap kehendak dan aspirasi rakyat terutama dalam kalangan generasi baharu. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Darul Safi'i Ahmad berkata, rakyat kini mempunyai keinginan lebih kompleks berbanding suatu ketika dahulu. Menurutnya, perhubungan baik antara pemimpin dan rakyat harus dipertahan dan diteruskan tanpa disedari ia sebenarnya berada dalam adat serta kebudayaan masyarakat sejak dahulu. Beliau berkata demikian semasa Majlis Aspirasi Pemimpin bersama Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK Daerah Darul di Mini Auditorium Pejabat Daerah Darul pada Isnin. Tambahnya, projek pembangunan mega di kawasan itu terutama projek Jambatan Muara Lasa dan projek Jambatan Batang Paloh bakal menjadi game changer kepada kawasan tersebut. Paparan berikutnya, Kerajaan Sarawak sekali lagi melakar sejarah apabila 58 agensi kerajaan negeri di bawah pimpinan Unit Transformasi dan Inovasi Sarawak STIU telah diiktiraf di bawah satu pensijilan yang sama MSISO 9001-2015 Sistem Pengurusan Kualiti baru ini. Skop pensijilan ini melibatkan sebanyak 28 prosedur proses dan prosedur utama di pejabat-pejabat residen dan pejabat-pejabat daerah di seluruh Sarawak yang termasuk pengeluaran lesen perkahwinan sivil khas, pendaftaran probate, pengurusan senapang patah, pendaftaran nama-nama perniagaan dan perlesenan perniagaan, profesion dan perdagangan, pengurusan sijil anak angkat, tadbir urus projek kecil luar bandar PKLB, Mahkamah Bumi Putra, pengurusan ketua masyarakat dan ketua kaum serta lain-lain. Sijil pengiktirafan telah diserahkan oleh pihak Malaysia Book of Records MBOR kepada Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Operasi Datuk Hee Chang Kee di Wisma Bapa Malaysia pada Selasa. Sementara itu, Datuk Hee memberitahu pensijilan kali ini telah merangkumi semua proses-proses utama, khasnya proses-proses penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Ini keunikannya adalah ataupun kelebihannya adalah supaya semua proses penyampaian perkhidmatan kepada rakyat jelata ini adalah mengikut satu piawaian, ya, satu standard, supaya semua, walaupun kita sebuah negeri yang besar, banyak penjuru daripada lawas ke lunduk, tapi mana-mana pergi, proses penyampaian perkhidmatan tetap sama, seperti permohonan lesen,
dan juga melibatkan pelbagai permohonan juga. Ya. Jadi ini satu pencapaian lah. Saya ingat objektifnya adalah supaya kita memberi perkhidmatan yang sama, yang mengikut proses yang sama, mengikut tempoh masa yang sama kepada rakyat jelata. Beliau berkata demikian semasa majlis penyerahan sijil pengiktirafan Malaysia Book of Records di Wisma Bapa Malaysia pada Selasa. Dalam pada itu, Datuk Hee turut mengucapkan tahniah dan syabas kepada pengarah STIU, Supri Awang Said dan warga kerja beliau kerana telah berusaha gigih dan berjaya mendapatkan pengiktirafan ini. Beralih ke perkembangan lain, Kerajaan Sarawak kekal teguh dengan komitmen untuk mentransformasi dan menambah baik penyampaian perkhidmatan awam melalui pendigitalan. Pengarah Unit Digitalasi Perkhidmatan Awam Sarawak SCSDU, Grace Hong Siu Hyung berkata, kerajaan negeri telah memulakan beberapa strategi untuk meningkatkan kualiti sektor awam dengan memberi tumpuan kepada pendigitalan dan pengurangan penggunaan kertas. The increase, the expenditure that we have in terms of paper printing, copying, is actually very, very high. It's getting higher and higher every day. Maybe you all don't know because the copier machine, or we call it multi-purpose and multi-function device. The copier that you can print, you can scan, you can fax. That copier that we actually supply to all the agency, there's rental involved. Apart from rental, every photo setting, every printing that you do, there's a cost attached to it. So, I would like to take this opportunity. I think on the first, my officer will be sharing the details. I would like to actually caution everyone, since you are the CIO, you see? CIO and ACIO, to me, all of you actually is the extended family member of SCSDU. Do you agree or not? So you are actually part of SCSDU because we are the central agency, that deal with digitalization, that creates a digital environment for everybody to use. So we actually need all of you, to play a role, to make sure that all our initiatives are actually implemented in your organisation, in your agency, in your ministry. Okay? Beliau berkata demikian semasa program Minggu Digitalisasi SCSDU di Hotel Waterfront Kuching pada Selasa. Grace menambah, dengan pelaksanaan program ini, ia dapat mempertingkatkan penyampaian perkhidmatan awam bagi menyediakan perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat. Untuk rekod pada hari kedua program Minggu Digitalisasi SCSDU telah mengetengahkan topik berkenaan SCS Cactus, SCS E-Meeting System dan SCS Workspace and SCS Mobile yang disampaikan oleh Ketua Penolong Pengarah SCSDU Audrey G. Ping Ping. Manakala pada sebelah petang pula turut disampaikan topik berkenaan Artificial Intelligence AI dari Pusat Sains Sarawak Dr. Chong Wan Sun yang disertai seramai 200 lebih penjawat awam Sarawak dari pelbagai agensi serta jabatan. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Lia Amira. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Mengakhiri buletin dengan sorotan ucap tama Premier Sarawak sempena sesi tinjauan pasaran Malaysia 2024, anjuran kumpulan Afin di Menara Afin Tun Razak Exchange di Kuala Lumpur. #Saluran Informasi Rakyat, Salam UKAS.